Ustaz Syukri kita sini rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada sahabat kami al-muhtaram, ya al-fadil Ustaz Syukri Assalam. Rupa-rupanya dia di sini di Nur Hijrah, Masjid Nur Hijrah. Terima kasih ya kepada sahabat kami ya, yang kami hormati. Ya, kami sama dahulu di Mesir. Seterusnya kepada pimpinan-pimpinan masjid, Al-Fadil pengerusi masjid Nurul Hijrah, serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, bilal-bilal, pimpinan-pimpinan tempatan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini, ia di dalam satu majlis yang perlu kita kena rasai kebesarannya, kerana kita telah merasmikan ia suatu majlis yang besar. Bila disebut sahaja, lalu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan berselawat ke atas manusia yang agung ini. Yang berselawat ia ke atas manusia yang agung, ia manusia yang besar yang kita sambut pada malam ini. Bukan kita sahaja yang berselawat ke atasnya. Lebih awal yang berselawat sebelum kita berselawat ia ke atasnya ialah Allah dan malaikat. Acap kali kita ulang dan khatib ia mengulang di atas mimbar, ia tadi pun ia mungkin diulang juga, mesti ulang punya, kerana dia rukun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Saya teringat dulu masa mengaji di pondok, Tok Guru menjelaskan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat dia tuju kepada kita. Ya, bila memfardukan satu-satu syariat, maka pensyariatan itu terus direct, ya, ditujukan kepada kita. Sebagai contoh, ya, kewajipan berpuasa misalan dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kalian berpuasa. Sembahyang, aqimus salah, hendaklah kalian mendirikan salat. Terus direct ditujukan kepada kita. Ya, maknakan khitab, ya, maknakan tempat tuju syarak direct terus kepada kita, melainkan selawat. Selawat sebelumnya Allah Ta'ala arahkan, perintahkan kepada kita berselawat kepada manusia yang besar yang kita raikan pada malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahului, memuqaddimahkan dahulu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, sentiasa. Ia diguna kalau orang mengaji nahwu, mengaji sarab, guna fa'il mudhari' di sini. Fa'il mudhari' dia memberi maksud liifadatid dawami wal istimrar. Dia memberi maksud berkekalan dan berterusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mulakan dan malaikat mulakan dahulu. Ya, Allah Ta'ala dengan zat dia yang maha mulia, muqaddasah, munazzahah 'anil naqais. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Para malaikatnya memulakan dahulu selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu baru datang perintah itu kepada kita. Lalu baru datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Oh, kemah ni. Ayat ni cukup kemah ni. Ya. Allah Ta'ala memuqaddimahkan ni dengan ya zat dia yang maha agung dahulu. Sangat besar ini. Ya. Kemudian baru datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ya ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bila sahaja kita telah merasmikan majlis ini sebagai Maulidur Rasul, sangat besar. Kita kena rasai ya kebesaran itu. Ya, kerana apa? Kebesarannya manusia ini yang kita raikan pada malam ini, manusia yang agung ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri berselawat ke atasnya. Ini besar ini. Ya. Sebab itu kan ya sangat mulia, ya. Ya, sangat mulia. Sebab itu kita di akhir zaman ini kan ya. Ya. Akhir zaman ni kadang-kadang kan ya, di akhir zaman ini kita ini kalau mengikut Tok Guru lah, ya, kita sukar untuk mencari guru-guru yang dapat memberi irsyad, mursyid, yang dapat membina, mentarbiah ya diri itu kadang-kadang sukar untuk diperolehi. Sebab itu banyakkan berselawat, ya, kata tuan-tuan guru. Ia maknakan pastikan rabitah,
ya hubungan kita bertali ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar. Ya. Kerana ia dalam pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya. Ini kan ya suatu perkara yang perlu kita kena tahu. Kalau kita ngaji tauhid, ya, dalam kita mengaji tauhid, kita mengaji sifat baqa. Baqa ada dua. Satu baqa zati, ini yang sentiasa kita mengaji. Baqa zati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nama dia al-baqaul aridi, baqa yang baru datang. Mana baqa yang baru datang ni dia ada awal tapi dia tak ada akhir. Baqa zati tidak ada awal dan tidak ada akhir, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, la awwala liwujudihi wa la akhira liwujudihi. Tidak ada awal bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada akhir pula bagi kewujudannya. Satu lagi disebut al-baqaul aridi, baqa yang baru datang. Baqa yang baru datang ni dia ada awal. Ya. Dia ada awal, maksudnya dia termasuk di kalangan yang baharu. Tetapi setelah dia ada, dia akan kekal terus. Ada 10 ia di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang melibatkan manusia ada 3. Yang melibatkan manusia ada 3. Dia ada, kemudian dia kekal berterusan. Yang pertama ialah al-anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi sebelum ni dia tak ada, kemudian Allah Ta'ala lahirkan dia, lepas dia lahir, dia akan kekal terus. Sebab itu kan ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya alaihimus salatu wasallam disebut dalam hadis, ya, bila sahaja kan ya, Rasulullah minta ya para sahabat berselawat ke atasnya. Kemudian sahabat ini boleh lihat dalam Riyadhus Salihin, hadis sahih, ya, riwayat Imam Abi Daud. Bila Rasulullah minta berselawat, lalu para sahabat memberi respon. Ya, kami boleh berselawat, ya, ke atas kalian, ke atas ya, ke atas tuan baginda, makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah hidup. Kami boleh berselawatlah wahai Rasulullah, ya, kepada tuan baginda ketika mana baginda masih hidup. Bagaimana nanti jikalau sekiranya kamu wahai Rasulullah telah menjadi rufata, izaman rufata, telah menjadi tulang belulang yang dah reput. Takkan kami nak selawat lagi? Nak selawat lagi ke? Kawan ibu? Rasulullah dah jadi tulang, reput, apa semua sebagainya, nak selawat lagi ke? Selawat. Kemudian Rasulullah bagi respon, Innallaha harrama Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ia ke atas bumi jasad-jasad para nabi. Sebab itu bila kita berselawat, bila kita ucap salam, disebutkan lagi ya dalam ya Riyadhus Salihin, masih dalam ya riwayat Imam Abi Daud, Allah Taala akan kembalikan ruh ya kepada Rasulullah dan menjawab ya salam kita. Sebab itu kan ya, kalau dulu kita kau di kampung-kampung, ya saya orang Bagan Datuk, ya, kalau dulu Hilir Perak, sekarang je baru Bagan Datuk jadi ya daerah baru, ya. Dulu kita satu daerah juga, Hilir Perak belaka kita, ya. Jadikan budaya kita ni tak lain, ya, sama juga. Sebab itu kalau dulu Maulidur Rasul, kalau di kampung-kampung, kita akan mula dengan berzanji dulu kan, bukan begitu? Kita mula dengan berselawat dahulu. Ini kan ya pahamnya ulama kita dahulu dalam mendidik masyarakat. Kena selawat dulu, kena berzanji dahulu, ya. Maka kan tekong berzanji kena tarik dulu. Al-jannatu
jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Bukan begitu, Tuan Imam? Tarik dulu. Al-jannatu wa na'imuha, syurga dan nikmatnya, nikmat syurga untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim, bagi mereka yang berselawat ya dan mengucapkan salam ya ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bagi duk balik Barzanji ni. Allah, Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji ni kan ya. Allahu akbar ya. Ya, ulama besar kita. Ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusun ya Barzanji tu. Baru mula abtadiul imla. Ya. Tak usahlah kita berzanji lah. Ya, tapi elok berzanji tu. Ya, seronok dulu masa berbudak dulu kan ya. Maulidur Rasul ni kan ya, dia jadi sehari tau. Tak boleh buat malam. Buat ia daripada pukul 8, pukul 9, habis nanti Zuhur. Kerana baca Quran. Kemudian baca nazam berzanji. Lepas itu baru ceramah. Lepas itu ada santapan. Itu wajib. Ya. Itu rukun dia tu masa itu tu. Ya. Mesti separuh hari tu. Ya. Mesti. Ya. Sebab itu kan bila sahaja kita dah rasmikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa kita, dalam keadaan telah kita rasmikan, masjid telah membuat keputusan, kita kena rasai kebesaran majlis yang sedang kita berada ini. Besar. Dalam satu riwayat berhubung tentang kelahiran baginda ini, itu selawat. Jadi kan kita kena terus. Banyak selawat. Jangan kurang 100 kali sehari semalam kita berselawat. Selawat. Besar ni. Sehingga rabitah kita bertali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Taala bagi hidayah kita terus. Kenapa? Kita dah lama dah kaum ibu. Rasulullah dah 1000 tahun lebih dah meninggalkan kita kaum ibu. Kita nak benarkan cara bersyariat kita ni kan biarlah macam mana kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat memerlukan kepada hidayah benda ini. Menjadi asbab hidayah antaranya ialah banyak bersalawat. Banyak kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu menjadi asbab kita terus berada di atas jalan baginda. Insya-Allah tak putus sanad kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf dia meriwayatkan daripada Jabir dan juga daripada Abdullah ibnu Abbas. Kedua-dua mereka ini berkata, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bila Rasulullah lahir? Yaumal Isnin, hari Isnin. As-saniya ashar, betul ibu kata tadi. 12 min syahril Rabiul Awal, daripada bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Wa fihi bu'itha, pada hari Isnin ini juga Rasulullah diutus menjadi Rasul. Lahir Isnin, dilantik menjadi Rasul hari Isnin. Wa fihi urija bihi ila sama, pada hari Isnin ini juga Rasulullah dimi'rajkan ke langit. Wa fihi hajar, dan pada hari Isnin ini juga Rasulullah berhijrah. Wa fihi mata, dan pada hari Isnin ini jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Jadikan dia 12 Rabiul Awal hari Isnin. Tapi untuk mengingati sempena tak apa. Hari-hari kita kena ingat. Hari-hari kita kena ingat.
Tak kira. Sekarang walaupun kita bulan Safar, kita berapa Safar? Ya, kita berada 21 Safar hari ini. Ya, malam ini masuk 22 Safar. Lepas Safar Rabiul Awal. Sebelum ni Muharram. Ya, sebab itu kan penting, ya. Bulan Islam ni kan penting, ya. Ya, biar dia lekat, ya. Kerana apa? Bulan Islam ni kan dia mendekatkan kita dengan sirah Rasulullah. Bulan Islam ni dia mendekatkan kita dengan amal. Ya. Sebab itu kita kena guna selalu. Ya. Ya, bulan Hijri ni kita kena guna sungguh-sungguh. Biar kalau boleh kerajaan kita kan guna bulan Islam ni terus. Ya. Kita lebih ingat lagi hari ini 9 Oktober daripada 21 Safar, betul tak? Kawan ibu, bila tanya berapa hari bulan, apa kita jawab? Oktober ke Safar kita jawab? Kita akan jawab Oktober. Kenapa? Kan itu telah dididik. Maknanya kan setting kepala kita ni kan, dia dah setting dengan Januari, Februari, March, April. Maknanya kan dengan Masihi. So, kan kita kena tukar, ya setting, ya pemikiran kita kan, ya biar, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya seterusnya, ya Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bulan 12. Ya, kita sekarang bulan berapa? Bulan Islam? Bulan 2. Muharram, Safar. Ya, baru bulan 2. Tapi kalau kita jawab, kalau kita tanya secara umum, semua jawab sekarang bulan 10. Ya, pasal kan ni sinonim. Oktober tu dengan 10, Ya. Jadi kan ya begitu. Ya, maksudnya kan ya. Kerana apa kan ya? Bulan Islam mendekatkan ya kita kepada Islam. Mendekatkan kita kepada sirah, ya perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendekatkan kita kepada amal. Dia mendekatkan kita kepada amal. Ya. Kita hari Ashura, ya. Hari Ashura makna puasa 10 Ashura. Ya, tapi kita ingat mesti tu bubar je. Ya. Yalah bubar. Bubar kacau juga kawan ibu, bubar Ashura. Tapi Ashura tu Ashir, ya hari ke-10. Kena puasa. Ya puasa kacau bubar. Ya. Bubar kacau, puasa pun puasa. Jadi kan dia mendekati kita dengan amal. Ayyamul Bait, hari putih. Hari putih bila? Hari 13, 14, 15 setiap tanggal Hijri. Sunat puasa. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kan ya, insya-Allah ya. Biar ya kita ingat sungguh-sungguh. Ya bulan Islam ni kan kita ingat ya, biar tukar pun tak apa. Tapi kalau tukar kita pun ya dah jadi lain daripada orang pula, ya tak? Ya. Pasal dah begitu uruf. Ya. Uruf telah ya, ia telah mendidik kita, ya, supaya kita mendahulukan ya tarikh Masihi daripada tarikh Hijri, walaupun kita pakai ya dalam kalender kita pakai. Sebab itu kan ya, kalau tak ada Maulidur Rasul, kalau tak ada Ma'al Hijrah, kalau tak ada Isra' Mi'raj, lagi apa? Ya, kalau tak ada ni kan tarikh-tarikh ni, kita pun tak berapa nak tengok kot tak berapa nak tengok kot ya bulan Hijri. Baik, ya kita kembali balik. Jadi kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ini, ia lahir ya pada 12 Rabiul Awal, ya pada hari Isnin. Baik. Saya ingin membawa pada malam ini, ya oleh kerana kita masih terikat ya dengan SOP ya tak ya. Ya. Rasanya saya tak tahulah Ustaz Syukri kita. Ya, ingatkanlah saya. Ya. Bila saya kena berhenti, ya. Saya ni ya, maklumlah kan orang jenis bercakap ni dia ya, sampai tengah malam boleh bercakap juga ya. Pasal dah begitu rupa ya. Baik. Ingatkan saya Ustaz Wan Syukri ya, Ustaz Syukri Assalam ya, pukul berapa saya kena berhenti. Sahabat-sahabat ya, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nak bawa benda banyak. Ya, kalau bawa benda banyak nanti kan ya takut ya tak boleh nak ingat banyak tak? Ya. Biar sikit tapi kita boleh bawa balik. Ya. Dalam riwayat ya Rasulullah ada menjelaskannya. Rasulullah kata apa? Saya ini kata Rasulullah, lahirnya saya menjadi kerana dua sebab. Pertama,
Busyra Isa, saya ni sentiasa Nabi Isa berikan khabar gembira. Ya, Nabi Isa datang sebelum Rasulullah. Ya, baini wa baina Isa 500. Antara aku dan Isa 500 tahun. Ya, Rasulullah dengan Nabi Isa 500 tahun. Ya. Nabi Isa sentiasa memberikan khabar gembira bahawa akan datang Nabi akhir zaman. Sentiasa Nabi Isa akan diberikan khabar gembira. Ini disebut dalam surah As-Saff, ya. Inni rasulullahi ilaikum ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshira. Ya, kehadiran aku, kata Nabi Isa, memberikan khabar gembira birasulin, nanti akan datang seorang rasul, akan lahir seorang rasul. Min ba'di, rasul itu datang selepas daripada aku. Ismuhu Ahmad, nama rasul itu Ahmad. Ahmad sebelum menjadi rasul, selepas menjadi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ahmad boleh, Muhammad boleh. Disebut ia dalam surah As-Saff, Ahmad, ia sebelum diutus menjadi rasul, dan selepas diutus menjadi rasul Muhammad. Diubah dia punya sirah tasrif dia. Kerana Muhammad ni apa? Orang yang banyak dipuji. Kerana hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammad wa zaka Muhammad. Ini nama bina'ul litakthir nama dia. Supaya banyak orang puji-puji. Sebab itu Muhammad ni kan sentiasa disebut-sebut. Lalu Muhammad. Tu Haji Usop kita tadi azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Sebut terus itu. Ya. Setiap waktu sebut. Ya, panggil Muhammad. Ya. Tengok dalam tahiyat kita kan, ya. Dalam tahiyat kita seru Rasulullah. Guna dhamir mukhatab lagi. Dhamir mukhatab ni kan maknakan kata ganti diri yang kedua. Ya, dia kata ganti diri yang pertama saya kan. Kata ganti diri yang kedua kamu. Kata ganti diri yang ketiga dia, mereka kan. Itu kan. Kalau tata bahasa Melayu kan. Ke tak betul? Ya. Dalam semayang kita guna dhamir mukhatab, seru. Sedar tak sedar je kita. Ya, sedar tak ataupun tak sedar saja kita mengucapkannya. Tengok Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sebut tak tadi Assalamu alayka ayyuhan Nabi? Kita guna alaika ke alaihi ke tadi? Alaika kan? Salam sejahtera ke atas kamu. Kita berkamu ni dengan orang hidup ke dengan orang mati? Kita berkamu, kamu ibu. Kamu ni, ya, kita kata kepada anak kita, hidup. Sebab itu kan ini semua menyokong, ya. Sebab itu kan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu akbar, ya. Ia biar bertali terus, ya. Hubungan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Baik. Memberikan khabar gembira. Kata Nabi Isa, ana, kata Rasulullah tadi apa? Ana busyra, ya Isa. Saya menjadi asbab Allah Ta'ala lahirkan, sentiasa diberikan kegembiraan. Kegembiraan oleh Isa. Dan satu lagi, wa da'watu Ibrahim, dan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sentiasa berdoa, ya. Berdoa, ya. Nabi Ibrahim berdoa. Ini disebut, ya, dinantikan di dalam Al-Baqarah yang menjadi fokus saya ayat ini sahaja nanti insya-Allah, ya, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya.
di mana ia doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sentiasa berdoa. Nabi Isa sentiasa memberikan khabar gembira. Tetapi kan ya, pendeta-pendeta Yahudi dia nak sorok tau. Pendeta Yahudi dan Nasara dia nak cuba sorok. Kemudian kalau yang jenis jahat sikit, dia nak cuba cari Muhammad ni kalau boleh bunuh lebih awal. Kena cari Muhammad ini. Sebab itu dia orang kenal. Sebab itu dalam Taurat dan Injil cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Sehingga disebut ia seorang pendeta, ia seorang ulama, orang alim Bani Israel yang masuk Islam, nama dia Abdullah bin Salam. Syukri Assalam, ya, ini Abdullah, ya, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah ulama Yahudi yang masuk Islam. Saidina Umar pernah tanya kepada ya Abdullah bin Salam, "Wahai Abdullah bin Salam, engkau memang kenal benar ke dengan Muhammad ni?" Ya. Apa jawabnya Abdullah bin Salam? Dia sebagai sahabat lah, dia pun sahabat. Ya, kerana masuk Islam. Ya. "Saya lebih kenal Muhammad daripada anak saya," katanya. "Saya kenal Muhammad ni melebihi daripada saya kenal anak saya. Kerana saya kenal anak saya masa dia budak, aku kenal lah masa budak dia. Tapi aku tak tahu sampai dia dewasa. Tapi Muhammad aku kenal daripada budak dia sampailah dia ni akan diutus menjadi rasul. Saya lebih kenal ya Muhammad ia daripada anak saya." Ya, ini malah disebut dalam Al-Quranul Karim. Ada yang jahat, mereka cari Rasulullah ini. Sebab itu kan ya, kita ingat tak? Ya, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pergi, ia berjalan bersama bapa saudara dia ke Syam, ingat tak? Ya, cerita ni. Masa itu Rasulullah umur berapa? Sekitar 10 tahun. Bila Rasulullah sampai ke Syam, Rasulullah jumpa ya Abu Talib, ya bapa saudara Rasulullah Abu Talib telah bertemu. Ya, masa itu Rasul dibawa, ya. Abu Talib dibawa oleh bapa saudaranya. Ya, Abu Talib berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi. Ingat tak nama pendeta Yahudi ni kawan ibu? Tak ingat? Kalau saya sebut, ingat balik semula ni. Nampak? Boleh sebut tu kan, nampak? Buhaira. Pasti benda ni memang kita diajar. Ya, memang diajar di sekolah. Buhaira. Bila bertemu saja Buhaira, lalu kan ya Buhaira pun tanya kepada Abu Talib, "Siapa budak ni?" Abu Talib kata, "Ibni, anak aku." Iyalah, orang Arab panggil anak lah. Memang anak pun anak saudara lah. Ya. Tapi kan Buhaira dia menafikan, ini bukanlah memang pangkat anak, tetapi bukan anak kamu. Budak ini lahu sya'nun azim, kata dia. Dia mempunyai latar belakang yang hebat ini, kata dia. Ini budak ni besar ni, kata dia. Segera bawa balik, kata dia. Kerana pendeta-pendeta Yahudi tengah cari budak ni, kata dia. Tengok kan ya. Buhaira ni kan, dia tengok je kenal terus. Menunjukkan ya, pendeta-pendeta Yahudi sangat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kan dalam Taurat dan Injil memang diceritakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu rinci sekali. Bila Buhaira tengok saja terus kenal. Bila Buhaira ya tengok saja Rasulullah terus kenal. Dia kata segera bawa balik budak ni, kata dia. Ya, budak ini mempunyai latar belakang yang besar, yang hebat, yang sedang dicari oleh pendeta-pendeta Yahudi yang lain. Sebabkan Nabi Isa sentiasa ulang bagi khabar gembira kan. Tapi kan ya, pendeta-pendeta Yahudi ni kebanyakan dia orang ni jadi jahat. Ya. Ya, kebanyakan ni dia alim, ahli kitab. Kebanyakan di kalangan mereka ni kan ya mereka ini jahat.
Ya. Hasad. Kerana dengki. Dengki wahyu yang terakhir tidak diberikan ia kepada Yahudi dan Nasara. Tidak diberikan kepada Bani Israel. Dia berpindah kepada Arab. Kedengkiannya, ia kerana petunjuk dan wahyu yang terakhir ini, ia berpindah kepada orang lain. Kedengkian inilah menyebabkan mereka melakukannya penentangan terhadap Rasulullah dan umatnya sampailah ya akhir zaman. Sehingga disebut oleh Allah Ta'ala, walantardah. Ayat ni pun kita dah ngapal. Tok Guru selalu ulang. Ya, daripada budak lagi Tok Guru ngulang ayat, walantardah ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini dia. Ya. Manakan ini Muhammad yang menjadi busyra, ya, yang sentiasa diberikan khabar gembira oleh Nabi Isa alaihi salam. Baik, kita berpindah kepada yang kedua. Ana da'watu Ibrahim. Saya mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Mustajab doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nabi Ibrahim berdoa bila sahaja Nabi Ibrahim menghantar Sayyidatina Hajar dan anaknya Ismail ke Jaziratil Arabiyah, ya, ke perlembahan tanah Arab. Tuan Haji Usop, ya, kami sekali, ya, dengan Tuan Haji, ya, pergi buat haji 2018. Ya. Kami sebilik, ya, dengan Tuan Haji Usop. Ya. Makna kami duduk kat Misfalah. Misfalah ni kan dia syarak Ibrahim tu. Ya, makam Nabi Ibrahim tu kan, ya, pernah hanyut tu ke Misfalah tu. Ya. Pernah hanyut tu. Ya. Sehingga kan syarik itu pun, ya, jalan itu pun diberi nama Jalan Ibrahim. Ya. Makam Nabi Ibrahim tu pernah hanyut ke sana. Ya, sehingga diberi nama, ya, Jalan Ibrahim. Kami tinggal dekat Misfalah. Misfalah ni kan dia lembah lah jatuhnya. Ya. Bahasa Melayunya lembah lah. Misfalah duduk bawah. Ya, bukan duduk bukit. Ya. Baik. Ni doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghantar Sayyidatina Hajar dan Ismail ila wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, ke wadi lembah ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tak ada tumbuh-tumbuhan, ya, memang kering kontang. Maksud? Ya. Kering kontang. Inda baitikal muharram, di sisi Baitullahil Haram. Di sisi Baitullahil Haram. Kering kontang. Air tak ada. Tumbuh-tumbuhan tak ada. Ya. Tidak ada. Ya, sebab itu kan, ya, Sayyidatina Hajar kan, ya, dia berulang-alik Safa dan Marwah. Ini pensyariatannya. Ya, Safa dan Marwah. Kalau kita hayati kan, ya, masa Safa Marwah. Dia letak Nabi Ibrahim kan, ya, di sisi, ya, maknakan, ya, dekat makam Ibrahim tu, ya, belakang sikit. Situ dulu kan, situlah air Zam-Zam. Ya, situlah bila Telaga Zam-Zam. Ya, tapi dah diruntuh banner bawah, kita pun tak nampak dah. Ya. Dia di bawah tu aja. Ya. Di situ Nabi Ismail alaihissalam yang menghentakkan kakinya, lalu terpancarlah ia ma'u Zam-Zam. Ya. Lalu Zam-Zam. Ini bukan Zam-Zam ya Piramli. Itu kalau Zam-Zam Piramli dia ala Kazam pula selepas itu. Ya. Manakan ia terpancarlah, ya, air Zam-Zam tak kering-kering daripada, ya, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam
Sampailah ke hari ini tak kering. Bila sahaja kan ya Nabi Ibrahim diperintahkan ya supaya menghantar Sayyidatina Hajar, ya, dan menghantar ya anak ya Sayyidina Ismail alaihi salam. Allah, kita sanggup ke meninggalkan anak? Ya. Di tempat yang tak ada makanan, tumbuh-tumbuhan tak ada, air pun tak ada. Tapi oleh kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Ini perintah. Lalu kan melihat keadaan itu, kemudian pula dilihat ia persekitaran pula masyarakat jahiliah dia. Allah, tok guru pun tak ada, cikgu pun tak ada. Macam mana agak-agak kita? Ya, kalau perintah Allah Taala supaya tinggalkan anak, ya, di lembah yang ghair zi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ini bukan lembah Kinta. Saya tinggal lembah Kinta, Ipoh. Lembah Kinta ayo banyak, ya. Ya. Manakannya kita kan ya tanam je apa naik semua, ya. Ya, lembah yang subur. Ini lembah yang kering kontang. Lalu Nabi Ibrahim mengangkat tangan. Ya, sebelum ayat, ya sebelum doa, ya yang saya nak baca, Nabi Ibrahim lebih awal berdoa. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Rabb, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan kurniakanlah penduduknya dengan buah-buahan dan rezeki yang melimpah ruah. Allahu Akbar, kan ya, mustajab doa Nabi Ibrahim. Sebab itu kan ya, sebab itu ya, Mekah ni kan ya, walaupun kita tengok kan ya kering kontang sebegitu rupa, kita nampaklah ya. Ya, kalau kita pergi buat umrah ke buat haji ke, dan kita mohon pada Allah Taala, Allahu Akbar, ya, kita terhalang untuk nak pergi balik ni kan. Ya, kata dah buka balik semula, tapi tak tahulah. Ya, dalam suasana kita ni Covid naik balik semula ni. Tak tahu hari ni berapa kita. Ya, kalau semalam 300 lebih kan. Ya, kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala angkat. Ya, Allah Taala angkat ya musibah ini. Ya, wabak ini kan ya. Allahu Akbar, ini kan ya wabak ni kan ya. Kalau kita ditili kan dalam hadis kan ya, ini maksiat telah bermaharajalela. Bila maksiat telah bermaharajalela, ini yang Rasulullah sebut, illa fasha fihi mutta'un, melainkan akan meratalah, kata dia, penyakit berjangkit. Ta'un ni ialah penyakit berjangkit. Ia akan merebak. Ia penyakit berjangkit. Ini maksiat. Ya, maksiat ia telah bermaharajalela. Ya, ia penyakit berjangkit. Ya, Covid penyakit berjangkit. Wala auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, akan ya meratailah ya atas penduduk ke atas penduduk bumi itu penyakit yang tak pernah dilalui oleh datuk nenek moyang mereka dahulu. Ini terkejut ni kalau datuk nenek moyang kita bangkit balik dalam kubur. Benda Covid-19 ni kata. Ya, memang 19. Baru 19 baru lahir dia. Ini 20. Jangan ada Covid-20 pula sudah. Ya. Ini kan ya 19 pun tak selesai lagi. Ya. Baru ya 2019 lahirnya. Ya. Ya, ditemui ya virus tersebut. Ya. Ini kan ya maksiat. Jadi kan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kena didik generasi kita. Allahu Akbar. Kalau kita fikir ni kan Facebook apa semua sebagainya ni kan ni, ini ruang orang buat maksiat hari sekarang. Memanglah ini juga menjadi ruang dakwah. Orang mengaji dan sebagainya. Yang jenis tak nak mengaji tu, tak mahu dia ambil saluran itu. Dia akan ambil saluran syahwat. Ya. Manakan ia terdedah. Ya, terdedah ia kepada maksiat. Ya, sebab itu kan membesarkan anak-anak kan ya akhir zaman ni kan ya sangat mencabar. Ya, sangat-sangat mencabar. Ya. Ya, dengan adanya kan ya telefon pintar ni kan ya, Allahu Akbar ya, memang menjadi cabaran yang besar ya untuk kita mendidik dan membesarkan anak-anak. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara
ya anak generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lalu Nabi Ibrahim doa, Allah Ta'ala jadikanlah ya perlembahan ini perlembahan yang murah dengan rezeki. Murah dengan rezeki. Ya. Sampai kalau pasar, dia punya pasar buah-buahan, saya tak sempat pergi pasar buah tu. Ya, tak sempat pergi. Ya, tok guru dulu sebut, ya, masa ngaji di pondok. Ya. Berkat mustajabnya doa Nabi Ibrahim ni, kata dia, semua sampai ke sana, kata dia. Apa yang tak sampai, kata dia, semua sampai. Doyan pun sampai juga, kata dia. Bukan doyan je sampai, kata dia. Tempoyak dia pun sampai, kata dia. Jadi nak ceritanya kan, ya, sampai peringkat itu Allah Ta'ala limpah ruahkan mustajab doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ya melihat tidak adanya pendidikan, tidak adanya guru yang mendidik. Di sinilah doa Nabi Ibrahim, mustajabnya doa Nabi Ibrahim, lahirnya guru besar ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ibrahim angkat tangan lagi. Tadi angkat tangan minta rezeki, nak ninggalkan anak ni. Ya. Ayah pun ada dah. Rezeki pun telah melimpah ruah. Kurniaan Allah Ta'ala. Satu lagi. Ya. Biasa manusia dia macam itulah. Kalau nak cari rumah, dia akan tengok, ya, kedai-kedai banyak tak? Senang tak? Ya. Kemudian sekolah ada tak? Berdekatan. Kalau nak mikir anak-anak, ya, pendidikan. Ya. Begitu juga, ya. Lalu Nabi Ibrahim angkat lagi tangan, ya, mustajabnya doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu angkat tangan lagi sekali, Rabbana wa ba'as fihim rasula. Ya Rabb, utuskanlah fihim, di kalangan mereka ini, di kalangan penduduk Makkah ini, Rasulah, lahirkanlah seorang Rasul. Minhum, Rasul itu di kalangan mereka juga. Ya, Rasul itu di kalangan mereka juga. Rasul ini datang dengan 3 agenda. Kaum ibu, kaum bapa, bawa 3 agenda ni balik. Ya, kita didik, ya, anak-anak kita. Sebab inilah Muhammad lahir. Ya, Muhammad lahir dia tak banyak, tapi 3 benda ni benda yang sukar. Ya, 3 benda ni selesai, insya-Allah boleh selesai. Yang pertama, Muhammad datang, ia apa dia? Yatlu alaihim ayatika. Yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu anak-anak kita, kaum ibu, ajar Quran. Kalau kita di kampung dulu, Allahu Akbar, ya, guru-guru Quran ni tak dapat dipisahkanlah, ya. Ya, daripada kita. Ya, Quran kemudian berzanji. Kalau kami di kampung dulu 2 tu lah. Ya, ngaji Quran, lepas itu, ya, tok guru Quran, dia kemahiran dia kena ada satu lagi. Boleh pula berzanji. Ya. Kerana apa? Ya, kerana Quran baru dapat dipahami melalui sirah Rasulullah. Berzanji itu adalah sirah Rasulullah. Sebab itu kalau rumah orang Melayu ada 2. Quran ada, satu lagi kitab berzanji, ya tak? Ya, ada lagi tak simpang rumah? 2 tu ada tu. Ya, Quran berzanji. Ya. Kerana apa? Kerana sirah merupakan terjemahan amali, terjemahan praktikal terhadap Al-Quran. Quran ni kita tak boleh faham. Cara nak faham Quran, mesti kena tengok sirah Rasulullah. Kena tengok hadis. Kerana hadis, sirah adalah terjemahan amali. Ya, terjemahan praktikal. Ya. Sebab itu sahabat pernah kata, kunna nu'allimu auladana sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum suratan minal Quran. Kami akan ajar anak-anak kami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajar anak-anak kami satu surah daripada Al-Quran.
Ajar satu surah, ajar sirah. Surah Al-Quran, ajar sirah. Kerana apa? Kerana kan Al-Quran tidak dapat difahami secara amali dia, melainkan setelah mana melihat ia kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan budaya itu kan semakin hari semakin pudar. Kalau dulu anak-anak kalau tak khatam Quran kau ibu, tak boleh keluar lagi kan daripada kampung. Tak boleh. Sekarang ada rupa itu kita. Kita biar ya, janji SPM lulus. Ya, nanti senang dapat kerja. Kita dah memikir cara itu. Kalau dulu orang tua-tua dulu, kalau tak ada 30 juzuk belum habis, belum khatam, tak boleh keluar kampung lagi. Mesti kena selesai. Quran kena selesai. Kerana ini agenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertama, yatlu alaihim ayatika. Mengajar, ya, membacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seitu Quran ni kan dia jangan pisah. Yang dipisahkan ia daripada kehidupan kita dan daripada kehidupan anak-anak kita. Ini wahyu. Ya, wahyu daripada Allah Taala dia menjadi rawatan kepada rohani dan dia menjadi rawatan kepada jasmani. Percayalah. Ya. Dia menjadi rawatan kepada rohani dan menjadi rawatan kepada jasmani, dan kalau orang mengaji pula dia merawat intelektual dia pula. Merawat akal dia pula. Ya. Itu kalau orang yang mengaji dalam bidang Quran pula. Dia akan rawat pula cara berfikir, ya, secara berfikir Qurani. Ya. Dan ulama meluaskan lagi makna yatlu alaihim ayatika ni, selain daripada Al-Quran, ayat-ayat tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu agenda Muhammad, ya, ulama menjelaskan yang pertama ialah menyelesaikan, ya, hubungan manusia dengan Allah Taala, bagi kenal Allah Taala ni sungguh-sungguh. Seitu persoalan pertama ialah akidah. Kaum ibu, kaum bapa, mesti selesaikan anak-anak kita persoalan akidah ini. Ini satu lagi, kalau dulu habis ngaji Quran, mesti mengaji tauhid. Sebab itu orang tua-tua kampung, kalau sifat 20 ni kan, ya, dalam kepala dia orang. Saya teringat, saya balik masa itu Mesir, ni cerita 20 tahun dululah. Saya balik 99, ya. 21 tahun dulu. Balik jumpa, ya, jumpa seorang, ya, seorang opah, ya, di kampung. Dia tanya, belajar di Mesir, belajar apa? Katanya. Saya kata, belajar usuluddin. Saya tak sebutlah usuluddin tu, ngaji tauhid kata. Ngaji tauhid lagi dia orang faham. Ya. Kemudian kan dibaca depan saya sifat 20 dengan dalil akal, dengan dalil nakal. Oi, tergamam saya dia buatnya. Dia orang mengapai sifat 20 ni. Ya. Kemudian pula siap ada bukti akal dan bukti Al-Quran pula. Allah wujud, kata dia. Dalil wujudnya Allah Ta'ala baharu alam, kata dia. Firman Allah Ta'ala, kata dia, inna fi khalqis samawati wal ard. Dia boleh baca dalil akal dan dalil ayat Al-Quran. Ini menjadi kewajipan generasi silam kita, bagi kenal sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, bila kan ya anak kita ada Allah, ada dalam komus hidup dia Allah, insya-Allah anak ini kan kalau ke mana juga kan kita akan senang dan tenang. Tapi kan ya kita lihat ya zaman sekarang, orang buat tak tahu je sifat 20 ni. Orang tak ngaji. Ha? Benda ni kan dihafal dengan dalil dia sekali dan lekat pada diri. Sebut wujud kidam baka, setiap satu tu saya dengar, saya pula mengaji balik.
Ini rupa ini kami ngaji Azhar pun tak rupa ini. Ya, nasib baik ada latar belakang ngaji pondok kat dulu. Ya, dengan tok-tok guru, ngapai jugalah. Ya. Boleh jugalah jawab opah tu. Ya. Ya. Pasal ada sikit ya tok guru, ya pernah kurung ya dalam bilik mengapai Ummul Barahim. Ummul Barahim ni sifat 20 ah. Itu wajib ngapai tu kalau di pondok tu. Ya. Tok guru kurung dalam bilik, ngapai? Masa itu awak budak kan. Budak ni senanglah kena ragging ya, tak ada apa-apa kan. Bukan suruh ngapai. Ya, faedah dia alhamdulillah. Ya. Sebab itu kan yang pertama kan ya, mesti ada pada komus ya. Ya, pada komus kehidupan anak-anak dan generasi kita yang pertama akidah mesti selesai kawan ibu. Tapi kan ya wallahu alam lah, kita pun tak tahulah kan ya. Ya, kita kena cek balik kan ya, dalam sistem pendidikan kita mesti pastikan agenda Muhammad yang pertama ni kan ya, mengajar manusia tentang ayat, makna tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kan ya anak itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenal sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala, bila ada dalam komus hidup dia Allah, insya-Allah mana juga dia pergi, kita akan tenang hati. Apa juga kerja dia, kita akan tenang hati. Ya. Kerana yang pertama ni ada. Pertama ialah Allah. Kemudian yang kedua, agenda Muhammad datang apa dia? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Dan ya Muhammad datang mengajar kitab dan hikmah. Di sini ulama mengupas mengajar persoalan syariat, cara nak hidup. Dah berakidah betul, cara hidup pun kena betul. Ya. Bila akidah, ia tempat nak dihalakan segala kehidupan kita tu Allah, ini kena bagi selesai. Ya. Mesti kena selesai. Ya. Kena selesai, kena pastikan anak-anak generasi kita selesai. Selesai itu pula sampai peringkat kepada menghayati. Boleh dia menghayati. Ya. Kalau tidak kita risau ni berdepan dengan cabaran-cabaran yang baru ni. Allahu akbar. Ya. Generasi kita ni, ya. Jikalau sekiranya ketahanan yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana 3 ni aja Rasulullah datang. Ya. Tapi kalau 3 ni kan dibina sungguh-sungguh, ya generasi kita insya-Allah dia jadi orang, dia jadi manusia. Yang kedua mengajarkan Al-Quran, Alkitab dan mengajar hikmah. Ya, hikmah di sini ialah Rasulullah bersabda dengan sabdaan-sabdaan dia. Ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jadikan ia daripada akidah berakidahkan Allah, bersyariat mesti bersyariat juga sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya pertalian ya akidah dan syariah. Ya. Baru ni kan ya ikutlah ya. Ya beberapa kursus lah ya. Adalah ya. Makna perihal pentingnya kan ya. Dalam pemakanan kita, dalam perubatan kita ni kan ya. Ini menjadi agenda ni semua ni. Ya. Maknakannya lemak-lemak, maknakannya ya kosmetik ini kan ya semua banyak gelatin daripada khinzir. Ya. Ini kita kan ni nak bersyariat, kita bersyariat nak makan, nak masuk perut ni aja. Ya. Itu tentang ya syariat ya pemakanan halal dan haram. Ya. Dan ya dalam perubatan kita, ubat-ubatan ni kan ya. Gelatin khinzir ni kan sebut babi orang marah. Ya. Ya. Tapi bila sebut khinzir ni dia cakap Arab. Ya, ke nampak macam halal bila sebut khinzir. Ya. Sedangkan benda itu juga. Ya. Ya. Tapi bila sebut babi ni kasar benar tak? Ya. Tapi tak tahulah. Ya. Ya. Nak ceritanya kan ya, itu semua kan ya faktor kan menyebabkan hati menjadi keras. Pemakanan. Ya.
ubat-ubatan kita, ya, kosmetik, ya kaum ibu, ya, banyak kan ya daripada kan ya sumber-sumber yang haram ya daripada khinzir ini, daripada babi ini. Ini kita nak bersyariat ni kan ya begitu sukar ya sekali. So itu kita kena tanya orang yang arif, ya. Ya dalam bab-bab ni kan kita kena tanya yang arif. Ya kalau ubat-ubatan, cari doktor-doktor kita kan yang dapat dipercayai. Ya. Ini semua kan ya agenda luar kan ya untuk nak mengeraskan hati. Kerana kan ya dia persoalan halal haram ni kan dia melibatkan hati. So itu kan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di akhir hadis Rasulullah sebut satu, ala fi kulli jasadin mudghah. Setiap jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, baik semua jasad. Bila rosak daging itu, rosak semua jasad. Apa daging tersebut? Iaitu hati. Hati ada kaitan ia dengan pemakanan halal dan pemakanan haram. Sebab itu kan ya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Datang menjelaskan persoalan halal dan haram ini. Ini kita kena jelas benda-benda ni semua. Ya, kita kena rujuk. Pemakanan, ya rujuk ya persatuan pengguna dan sebagainya. Ya. Kita kena rujuk kan orang-orang ini. Kerana dia orang terlibat ya secara langsung. Dia orang tahu, ya, dia orang boleh senaraikan kepada kita. Ya kerana kan ya sistem ni. Ya sistem yang menguasai bukan kita. Ya. Ya, manakan pemakanannya, ubat-ubatannya kan. Sistem itu kan bukan kita menguasainya. Mekanisme mereka yang membina. Ya. Kita sebagai pengguna sahaja. Ya. Jadi kan ya perkara ini kan ya seharusnya kita kena awasi. Sebab itu Muhammad datang ajar syariat yang betul. Dan yang terakhirnya, ya, Muhammad datang ialah wa yuzakkihim. Bila akidah betul, bersyariat, berpandukan syariat yang Allah Ta'ala turunkan, selepas itu baru datangnya wa yuzakkihim, pembersihan jiwa. Barulah datangnya akhlak yang murni. Dia punya kaitan dengan itu. Akidah, syariah, akhlak. Muhammad datang 3 ni je. Dia nak pandu kita 3 ni je. Ya. Kepercayaan yang benar, tauhid yang benar, kemudian pula bersyariat selari dengan tauhid, dengan kehendak Allah. Dia akan melahirkan akhlak yang mulia. Baru lahir akhlak yang mulia. Sebab itu benda ni tak terpisah. Sebab itu ada orang sangka kan ni akhlak ni lain, nanti dia tak ada kaitan dengan semayang, puasa, zakat dengan syariat. Tak. Ya. Tak ada kaitan dengan akidah. No. Dia mempunyai pertalian itu. Sebab itu kan ya akhlak, pembersihan jiwa itu datang selepas itu. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Sebab itu kan seorang guru kami, ya, Syekh Taha Dasuki Al-Habsyi, ya, min kibari hayatil ulama, ya, bil Azhari Syarif. Ya. Ini surat dah sampai dah. Okay. Kita terikat ya dengan PKP ya. Baik, sikit lagi. Habis saja definisi ni, saya tutup insya-Allah. Dia nak ya menggabungkan 3 benda dalam ayat ini, yang doa Nabi Ibrahim ni. Ya. Kemah, ya, bagi saya kan definisi Syekh Taha Dasuki ia berhubung ya tentang iman, ya, sangat kemah. Yang mana-mana saya akan baca. Bila saya baca ayat ini, saya akan baca definisi ini. Apa kata Syekh Taha Dasuki, ya, guru kami, ya, sempat mengaji akidah dengan dia. Dia ni seorang buta je kawan ibu. Dia tak nampak Allah, tapi Allah Ta'ala buka mata hati dia. Dia termasuk min kibari hayatil ulama, ya, Al-Azhar. Maknanya termasuk dalam barisan ulama besar Al-Azhar. Ya. Ini lebih daripada profesor lagi.
Ya, nak masuk itu kan ia bukan senang tu. Ya. Apa kan ya? Ia kata Syekh Taha Dasuki kami ni. Dia kata, innal aqidata laysa fikratan fahasbu, kata dia. Sesungguhnya kepercayaan, kata dia, bukanlah persoalan pemikiran semata-mata, kata dia. Walaysat ilman nazariyan wakafa, dan bukan juga ilmu yang bersifat teori, kata dia. Walakinnaha, tetapi kepercayaan ini, sebab itu membina kepercayaan ini penting, akidah ni. Imanun bisyai'in, percaya terhadap bisyai' mana Allah, percaya kepada Allah. Bila tauhid betul, akidah betul kau ibu, ngaji sifat 20 betul-betul, ya, kita akan sampai kepada akar iman yang tepat, ya, terhadap Allah. Percayalah. Ya. Kalau ada guru-guru kita ngajar sifat 20, kita kena duduk. Ya. Walaupun biar kita mengantuk macam mana, memang ngaji sifat 20 ni kan tersengguk-sengguk. Oh, percayalah. Ya. Yang melainkan ustaz tu memang pandai benar. Ya. Ya, buat joke apa semua sebagainya boleh lah. Ya. Tapi kan kalau dah joke saja, hilanglah ilmu. Ya. Joke je yang dapat. Itu yang kita dapat bawa balik. Ya, lawaknya kita dapat bawa balik. Ya. Tak dapat ilmunya bawa balik. Ya. Beriman kepada Allah yang bathiqu minhu tashra', yang lahir daripada kepercayaan kepada Allah, lahir sistem. Ini syariat. Ini kan yang pertama tadi apa? Yatlu alaihim ayatika, tauhid. Selepas itu yang bathiqu minhu tashra', akan lahir daripada iman kepada Allah, sistem. Sebab itu sistem syariat, ya, semayang kita, puasa kita, zakat kita, sistem pendidikan kita, ekonomi kita, makanan kita, halal haram itu, kaum ibu, itu semua sistem tu, kaum ibu. Ya, termasuk politik kita, itu semua sistem tu. Ya, perundangan kita, semua sistem. Sistem-sistem ini mesti duduk di bawah tauhid tadi. Beriman kepada Allah. Lepas ada sistem yang betul, baru datang akhlak. Yudbitu harakatal insani wa sulukahu. Kerana pada sistem Islam itu ada akhlak, maka lahirlah akhlak yang murni. Sebab itu kan ya akhlak yang murni ini lahirnya daripada syariat yang berjalan, syariat yang patuh ya kepada tauhid, ya patuh, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa Nabi Ibrahim alaihi salam apabila menghantar isteri beliau Hajar dan anak beliau Sayyidina Ismail. Dua permohonan. Satu, mohon rezeki. Yang kedua, mohon guru. Maka lahirlah guru besar. Ya, lahirlah pemimpin besar ini yang kita raih pada malam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mustajabnya doa Nabi Ibrahim, di mana Muhammad ini dilahirkan dengan 3 agenda penting ini. Ajar anak kita, pastikan anak kita akidah benar, kaum ibu. Ini sekarang kan ya, ini baru ni kan ya, ada yang nak memohon, ini orang Melayu mohon keluar Islam. Ini something ni berat. Mohon nak keluar sampai buat permohonan mahkamah. Melayu ni kan dia telah ditakrifkan, didefinisikan dalam perlembagaan di Islam. Jadi kan Melayu ni Islam, Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Sebab itu kan ya, orang bukan Islam, kadang bila nak masuk Islam, dia terasa masuk Melayu. Pasti kan orang Melayu dah dipegangnya kan, definisi tu. Ya, Melayu, Islam. Ya, definisi tu. Ya, takrif dia begitu. Ya, hebat orang Melayu ni. Kerana kan saya buat juga kajian.
tak ada bangsa yang berani mentarifkan diri beragama mereka itu Islam melainkan Melayu. Betul. Arab pun tak berani. Arab tak berdefinisi setiap Arab itu Islam. Islam itu Arab, Arab itu Islam, tak. Ya, Arab ya ramai, ya Kristian dan sebagainya. Ya. Saya percaya yang berani mendefinisikan diri beragama mereka itu Islam, Melayu, ya. Sebab itu kan ya, Melayu ni kan Allah Ta'ala beri kemuliaan pada kita ni. Maknakannya generasi, ya, datuk nenek moyang kita dah definisikan kita ni Islam. Tiba-tiba kan ada kan zaman moden hari ni, ya, mohon di mahkamah nak keluar Islam. Bila dia keluar Islam, keluar Melayu. Ya. Jadi macam itu. Ya. Sambil berani. Ini kan ya maksudnya agenda Muhammad datang dan mula longgar ya dalam kehidupan kita. Yang pertama, akidah. Bila longgar akidah, percayalah akan longgar syariat. Tengok anak-anak kita tak pakai tudung dan sebagainya, kawan ibu, mudah. Kadang-kadang kan dalamnya dia berzina pun kan dia berbangga tau dalam Facebook. Dia tengok tu, Allah, anak Melayu. Bila akidah longgar kawan ibu, bersyariat pun longgar lah. Membuka aurat sana sini akan longgar. Bila longgar syariat, akhlak pun akan runtuh. Habislah. Runtuh, ya. Sebab itu kan ya, bila satu saja kan dah mulakan terombak, akan terombak yang kedua dan akan terombak yang ketiga. Inilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agenda Muhammad dilahirkan, dan inilah ya mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempoh ya masa yang telah diberikan pun dah ya tamat. Ya kaum ibu. Jadi terima kasih ya saya ucapkan ya kepada ibu dan bapa-bapa. Ya. Ya, kerana ia dapat memberikan perhatian ya terhadap ya apa yang dilontarkan. Dan ini awal kali saya sampai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, ya, ahli jawatan kuasa masjid, ya. Ya, kerana ia menjemput ya untuk saya sedikit ia berkongsi apa yang ada. Ya. Ya, berkongsi ya sekadar yang mampu, ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ya ampun dan maaflah ya jikalau sekiranya ia terdapat ya kekasaran bahasa dan tak sesuai dengan budaya setempat. Ya, saya punya labun tu tak sesuai dengan budaya setempat, saya mohon maaflah. Ya, maklumlah ya, kadang-kadang walaupun orang panggil datuk pun ya nak, tetapi kan ya bila sampai setempat tu dia ada budaya yang tersendiri, ya, yang saya tidak tahu, ya. Ya, saya mohon maaf ya jikalau sekiranya saya melanggar, ya. Dan terima kasih sekali lagi. Ya, insya-Allah ya kita bertemu pula ya dalam pertemuan yang lain, ya, dalam kesempatan yang lain jikalau sekiranya ada. Jadi saya kira cukup ya sekadar itu. Dan yang pertama, selawat saya sentuh tadi, pegang sungguh-sungguh selawat itu. Ya, kita akhir zaman. Ya, selawat ia memberikannya rawatan zahir dan batin kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fokus ia ayat Al-Baqarah yang saya bacakan, 3 agenda penting tadi. Jangan ya kita bagi longgar ya generasi kita, jangan longgarkan akidah dia. Kalau longgar akidah, longgar dia bersyariat. Bila longgar bersyariat, akan longgarlah akhlak dia. Ya, maka lahirlah ya generasi yang tidak berakhlak. Ya, dan inilah 3 ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dilahirkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk nak membangunkan manusia. Kerana 3 inilah membangunkan manusia. Ya. Akidah membangunkan dia punya kepercayaan, syariat yang membangunkan luaran dia, pembersihan jiwa membangunkan rohani dia. Sebab itu dalam tradisi pengajian masyarakat Melayu, 3 ni tak akan tinggal. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini hidupkanlah.
Buat masjid wajib kena ada 3 subjek ni, wajib ada dah. Dan ada 3 tok guru yang pakar dalam 3 bidang ini. Ya. Kita kemaskan. Kerana itulah pembangunan manusia. Pembangunan manusia ni intelek, ya, kepercayaan, akal, bagi betul akidah. Yang kedua, pembangunan luar. Fiqh pembangunan luar. Ya, nak jaga luar. Tasawuf nak jaga rohani dalaman. Ada 3 benda tu, bangunlah seorang manusia yang sempurna. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan pertemuan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kashif 'anna al-bala wal waba wat ta'un was suyuf al mukhtalifata wal corona والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.